Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi saya kasih pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman, hadirin, para guru, para asatizah, serta para pendengar dan para pelajar Madrasah Al-Hasaniyah, muslimin muslimat yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkat, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di taman daripada taman-taman syurga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaquz zikr. Apabila kamu lalu taman-taman syurga, farta'u, maka hendaklah kamu menyertai bersama berada di taman-taman syurga tersebut. Wa ma riyadul jannah? Apa dia taman-taman syurga? Taman-taman syurga itu tidak lain dan tidak bukan hilaquz zikr, halaqah, kumpulan bulatan ilmu, bulatan zikir, bulatan yang mengekalkan, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tambahnya iman kita, meningkatkan iman kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada di taman-taman syurga dan bahkan diberikan kelebihan kepada setiap orang yang berada di taman-taman syurga. Siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya, man kharaja fi baiti, siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia semata-mata yatlubul ilma, semata-mata nak belajar ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, dan dia dapat jihad fi sabilillah, fahuwa yarji', sehinggalah dia pulang. Nak mengatakan bahawa besarnya berada dalam belajar ilmu. Ramai orang lagi keluar jihad lah, nak pergi ke Palestin, nak pergi ke Al-Quds dan sebagainya, nak pergi jihad. Dan jihad nak bagi majlis ilmu pun dah awak dah. Kalau sini, bahasa sini orang panggil dah awak ke tak larat. Tak larat dah. Tak larat. Nak main kat majlis ilmu tak larat dah. Tak payah kata, tak payah bagi tahu nak pergi tu. Takut dia bong je, pakat tembak lari. Tak. Allahu Akbar. Hak ni nak sebut nama Allah pun tak boleh nak mari dah. Nak sebut nama Nabi pun, orang nak cerita tentang Allah, tentang Nabi pun, kita tak rok dah, tak mari, tak larat dah nak mai kat majlis ilmu. Allahu Akbar.
Padahal kita duduk sini, betul diri kita, betul akidah kita, betul iman kita, pun dikira jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita faham jihad tak perang apa? Perang dengan nafsu. Nafsu nak kepada sesuatu, tapi dengan sebab nafsu juga kita paksa diri kita datang ke majlis ilmu. Ramai mana orang yang boleh hadir, boleh mendaki gunung yang tinggi, gunung Everest, boleh daki. Tapi tangga masjid, tangga surah, tangga majlis-majlis ilmu tak sampai. Tak orang. Masa ganu dah orang. Sini kan tak larat nak naik. Tak mampu nak naik. Ini yang membimbankan. Ini yang menakutkan. Lebih-lebih lagi kita duduk di zaman yang penuh dengan fitnah. Penuh dengan cabaran. Penuh dengan dugaan. Macam-macam. Dugaan-dugaan. Kita nak jadi tentera Imam Mahdi. Kita nak jadi tentera Islam. Tapi sifat-sifat sebagaimana tentera-tentera yang disebut oleh Allah, kita tak mampu lagi. Kita tak ada lagi, tak ada usaha. Antaranya belajar ilmu, menuntut ilmu, mendalami ilmu, sebagaimana wajibnya di atas tiap-tiap orang Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib di atas tiap-tiap batang tubuh. Satu kefarduan. Laki-laki maupun perempuan kena belajar. Wajib kena belajar. Wajib kena mendalami ilmu. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain merakumi ilmu akidah. Pastikan akidah kita benar. Akidah kita salim. Akidah kita berteraskan akidah Nabi dan salafus salih. Akidah yang benar, yang mengikuti mereka-mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua, golongan salah dan khalaf. Dan hari ini kita bermazhab, mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di Nusantara dan sebagainya mengikut pandangan mazhab yang ditubuh sama salah tapi diguna sama khalaf, iaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Dan Ustaz, bukan reka ulama tak reka. Ulama ambil Quran. Dia guna Quran. Dia guna hadis. Nak bagi mudah kita faham. Tak ada pun hadis kata belajarlah kamu ilmu akidah. Belajarlah kamu ilmu fiqh. Belajarlah kamu ilmu tasawuf. Tak ada hadis. Quran pun tak ada kamu gitu. Tapi faham daripada Quran, faham daripada hadis, wajib kita kena belajar akidah. Maka ada ayat suruh kita mentauhidkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Dah satu dah faham. Satu ni satu. Mak dia kata berbilang kok ke? Tak. Tuhan tak berbilang. Satu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya. Kalau buat faham satu, tak ada faham apa. Tak. Sebab tu kita kena belajar berkait dengan ilmu akidah. Ilmu akidah pastikan akidah kita berteraskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikut dan ulama-ulama yang mu'tabar. Ulama-ulama yang diiktiraf oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ilmu fiqh. Fiqh ni baru, tapi isinya dah mudah. Sebab fiqh ni baru. Tapi tengok dalam hadis ada.
ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Itu dah ada dah. Ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ada belakang dah. Cuma ulama bagi faham. Fiqh ni bagi pula pak. Yang pertama berkait dengan ibadah. Ibadah, semua amalan kita ibadah dah tu umumiah. Ada ibadat khususiyah. Bermula dengan taharah, bermula dengan solat, bermula dengan puasa, bermula dengan zakat ataupun sedekah, bermula dengan haji. Itu ibadat khususiyah. Orang lain tak boleh nak kata, kita kena buat. Semua orang kena buat. Dah mu tolong mayang kaku tak boleh, mu tolong ambil wuduk kaku tak boleh. Tolong niat ambil wuduk tak boleh. Malaikat kita ambil air pergi sapu kat orang sakit. Kita tolong ambil ke dia lah air. Ada tisu. Cuba tak tisu. Tumbik air minyak angin ni. Baik. Ilmu fiqh berkait dengan ibadat. Ibadat ni termasuk puasa, zakat, haji, semayang. Bermula dengan taharah. Kalau kiranya suruh semayang je, tak ada pun suruh taharah. Ada? Sebelum nak semayang kena taharah. Ambil wuduk tak wajib. Tak wajib, tapi nak semayang wajib ambil wuduk. Adakah wuduk tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hukum semayang? Tak hukum, tapi syarat sah semayang. Dia bukan wuduk. Lepas tu kalau wuduk tu satu kalau dia tu satu kewajipan, kena ambil wuduk semua. Kena ambil wuduk semua sepanjang hari. Tak. Patah kan, ketuk kan ambil wuduk. Ketuk kan ambil wuduk. Tak. Setelah orang puan kan ambil wuduk. Jel. Tak. Sebab tu wuduk ni tak wajib. Tapi apabila nak menyempurnakan ibadat semayang, maka kena bersuci. Wasilu wujuhakum. Tak. Tuhan sebut. Tak. Suruh basuh muka. Dah nak basuh warna. Kita dah nak basuh warna muka. Faham tebang belakang. Tak. Basuh ni ada hak muka. Sini. 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 Faham? Tu kena belajar. Kalau tak belajar, tak faham basuh kat pun. Pakat basuh. Dah tahu dah. Tak. Kena dah kena rata dah tahu. Asal muka kat sini. Kadang-kadang dah apa sini. Nak sempurna lagu mana? Nak sebutnya, wuduk jadi wajib. Ma la yatimu wajib illa fahuwa wajib. Tidak akan sempurna yang wajib, malaikat. Dengan dia wuduk tadi, jadi wajib jugalah. Kena buat jugalah. Tu baru bab semayang. Tak cakup bab puasa lagi. Cakup bab haji lagi. Bab zakat lagi dan sebagainya. Itu. Yang kedua dalam fiqh. Wajib kita kena belajar. Iaitu bab muamalat. Sebab kita ni kena berhubung dengan orang. Kata antara satu sama lain. Muamalat. Berkait dengan jual beli. Memang tak boleh nak pisah 90%. Orang akan kait dengan jual beli. Sumber ekonomi, sumber keuntungan, sumber kehidupan dengan adanya jual beli. Daripada jual beli ada hutang piutang.
ada pinjam meminjam, ada sewa menyewa. Tu adalah kedah dalam Quran. Adalah kedah dalam ilmu fiqh, ulama detail lagi. Nak memberi faham apa itu muamalah. Tak kira tak ngaji habis tiba belaka. Riba tak riba, rasuah tak rasuah ni. Sebab apa? Sebab tak ngaji. Sebab dia faham ngaji mayang. Sebab muamalah dia tak ngaji. Tak kira dah asal boleh makan udah. Hak tu jadi rosak mayat tak rosak. Mayat tak ingat Tuhan. Tok wali pun mayat sama je macam kita. Aulia ilah mayat sama je macam kita. Cuma hanya bezanya dia ni semayang siapa Tuhan. Kita mayat siapa bibir mulut je. Tu pun siapa tengok rokok sujud pada tu. Orang semayang dekat dengan Tuhan, kita semayang kau jauh, buat maksiat lagi. Sedangkan Allah Ta'ala kata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang ni cegah fahsyak dan munkar. Perkara keji, perkara kotor, perkara maksiat. Tiba-tiba kita semayang curi lagi. Kita semayang ngupak orang lagi. Nak muslimat, minta maaf kasih ni tempat lain. Kalau sini gitu kok 2 kali 5. Tak muslimat je, orang puan je biasa cakap banyak. Orang lelaki pun 2 kali 5 kena buat ayu kok. Tak ada beza. Tak. Buat cerita pasal orang nombor 1. Papu. Tak. Mengupak ni benda betul. Tapi orang dengar kan tak suka. Tuan je dengar. Benda tak betul orang panggil apa? Fitnah. Itu jahat lagi. Asyaddu minal qatl. Lebih berat daripada bunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punca apa dia? Punca tadi. Muamalah yang tidak betul. Tak. Sebab muamalah ni nak masuk ke perut kita. Tak. Kalau kita hidup sebata-bata hidup. Tak. Kata Buya Amkan hidup. Kera dalam hutan boleh hidup. Kalau semata-mata hidup. Kalau semata-mata nak kerja di atas dunia ni, nak kerja, nak cari makan, nak kerja. Khizir. Tak boleh sebut babi bahaya. Tak. Khizir lah. Tak. Boleh ada kerja. Orang dah suruh kerja pun tak kerja. Dalam hutan boleh ada yang kerja. Habis kebun-kebun orang. Habis tanaman-tanaman orang. Tidak kira dah. Dengar. Saya ingat ada satu kisah ni. Kawan kita cerita. Dia ni kata, penuhnya babi ni ada kelebihan dia. Kita tanah. Dok tahu nak buat apa. Nak suruh bersih rupu ke. Nak suruh tu ke. Payah sangat. Kita kurung babi dalam tu. Tengok ini cek. Ada apa dia. Ada juga akal lagu tu. Cerdik lagu tu. Sungguh. Nak tempat kayu berat-berat. Besar-besar payah. Mereka macam balok tu. Potong jugalah. Tapi orang lain. Orang apa tu. Lok dia. Dia pergi pagar. Babi basah dia pagar. Beranak-anak dalam tu. Cina orang duduk tepi tu tengok je. Banyak babi dalam tu. You boleh ke? Tak boleh. Tunggu cerah kat habis. Tak keluar. Buang. Nak sebut je. Ada juga orang jadi lagu tu. Tengok. Kalau kerja babi boleh buat kerja juga. Buat kerja gaji dan gaji tu nombor 2. Tak. Nak sebutnya ilmu yang wajib kena belajar. Yang ketiga, berkait dengan munakahat. Munakahat ni, iaitu nikah kahwin. Bukan nikah. Tahu rukun nikah, syarat sah nikah. Lepaskan
lepas nikah, beres. Selesai. Tak selesai juga. Tak. Ingat mudah ke nikah? Payah. Tanyalah hak jadi tak lelaki orang. Aku dah nikah lagi. Tak. Dari nak kata lah. Tak. Payah tak? Payah. Nak jaga aurat dia. Nak jaga makan minum dia. Nak jaga nafkah zahir dan batin dia. Payah. Payah. Tak. Berkait juga. Apabila berlakunya perbalahan. Oh, mari pula cakap lepas. Tak. Mari cakap. Zahir tak faham lalu dah. Aku ceram. Faham tak? Tak. Tiba-tiba mari ayat kuliah. Ayat-ayat yang memberi kesamaran. Teratas niat pula. Ataupun ada perkara-perkara fitnah. Tuduh, menuduh. Ni baru akad sumpah. Sebab nikah baru ada akad sumpah. Kita dah nikah pun akad sumpah dah. Tak. Ayat berlaku dengan perkara li'an dan sebagainya itu. Semua tu. Tolak, li'an, zihar dan sebagainya. Berkait di dalam perkara munakahat. Banyak. Daya panjang-panjangan ni. Aku dah nikah lagi. Biar orang nikah cerita. Tak. Yang keempat. Wajib kena belajar. Iaitu bab jinayah. Bab jinayah. Berkait dengan apa dia? Sama juga berkait dengan pemimpin. Bab jinayah ada apa? Ustaz, kita dah kait. Ada yang kait dengan pemimpin saja. Ada yang berkait dengan kita semua. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Hak berumah tangga. Nabi kata, ajarlah anak kamu umur 7 tahun suruh semayang. Dan pisah tempat tidur apabila masuk umur 10 tahun. Dan 4,000 orang pukul mereka itu jika mereka tak nak sembahyang, mereka tak mau semayang, mereka tak nak semayang, tak mau semayang, bukan pukul sampai mampu. Bukan kata sampai tak bangun tu. Tak, jangan kata lagu tu. Makna kata pukul dengan mendidik, menjaga. Dan ni budak-budak kan main telefon kuat. Tak, main telefon. Telefon sebenarnya bisa pada bisa ni. Bisa pada duduk tepi telaga ni. Tak, kalau mati tu. Ni mati dah sedar. Ni bahaya. Tak, kata Al-Habib Umar. Pisau ni ibarat racun. Ibarat kita bagi racun. Hampir ni, telefon. Sebab apa? Sebab kalau pisah, kalau luka you boleh toreh lagi. Tapi kalau telefon, dah tinggal agak dah nak toreh dah. Tak, cari. Kita dah tinggal telefon. Patah balik mula. Tapi kalau tinggal Quran, dah patah balik. Betul tak? Tinggal bini, minta maaf je. Tinggal bini. Tak, kita pun bawa Allah. Bini dah ingat nak bawa. Bini duduk rumah. Kamu minta maaf abang gerak dah. Tak. Boleh lagi. Tapi kalau telefon kat patah balik mula. Tak. Saya telefon lagi pada bini. Tak. Kata sebelum nikah aku cintamu, mu cinta aku. Lawatan api aku sanggup gedah. Ni dah lautan api. Tinggal telefon boleh balik. Tinggal bini. Tinggal mudah. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Itu kita sebut ilmu. Berkait dengan jinayah. Perundangan. Tak. Berkait dengan perundangan. Termasuklah wuduk, tersakit, takzir dan sebagainya. Itu masuk. Ustaz. Wuduk ni bahaya, kerak tangan je. Pergi kata kamu kerak tangan je ke wuduk. Wuduk ni penjagaan. Tilka hududullah. Hak Allah. Penjagaan Allah. Apabila orang tu minum arak, kena rotang. Tu ada hak Tuhan tetap dah. Hak Nabi tetap dah. Berzina. Hak tu Tuhan tetap dah. Ada yang ditetapkan. Hak kita tetap hari-hari dah sedar. Kena hudu sama. Bau, langgar benda, lapu benda, air es benda.
AES. Langgar lapar ES. Kena hudu. Tak sedar. Siapa surat? Bayar 300. Ke apa? 300. Tak ada potong-potong. Nak potong, tunggu dulu. Tunggu ni buat promosi. Bayar kali 20 kali sama. Aku tahulah aku kena apa. Dah. Nak semuanya. Dah. Ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hudud dunia kita buat. Memang kita buat salah. Buat salah dia salah apa? Blacklist nama mu, jangan. Kena bayar. Dah. Ni hukuman daripada Allah Ta'ala. Kena lakukan. Kena buat. Termasuklah memilih pemimpin. Kait jugalah. Ikutlah. Tak. Pilih biar-biar pun. Tak. Sama je. Tak. Hak naik, gitu juga. Hak ni naik, gitu juga. Faham tak? Tak faham? Hak ni naik, super tula. Hak ni naik, super tula. Sama je. Tak sama. Tak sama. Ada yang kerja dia untuk Islam. Ada dia kerja untuk dunia saja. Nak bangun ni, nak bangun tu. Tak salah. Dunia ni. Tak, memang kita kena guna dunia. Kalau ada hidup atas dunia, memang kena ada dunia. Tak, kalau ada hidup atas dunia, kan panggil meninggal dunia. Dunia dah tinggal. Tak, tetapi ikut syariat. Ikut perintah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya sembah. Patuh ikut perintah Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang terakhir, yang wajib kita kena belajar setiap orang, saya, tuan puan dan semua, adalah ilmu tasawuf. Siapa ada kata ilmu tasawuf ni tak ada dalam Islam, kepala khotok. Tak. Ilmu tasawuf yang disebut juga ilmu ihsan. Ka'annaka tarah. Kamu melihat. Seumpama kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tak melihat, ya Allah, Tuhan melihat kau. Mu yakin, mu percaya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita, tengok kita, perhatikan kita. Setiap sudut, setiap kelakuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, contoh yang terbaik dari sudut akhlaknya, budi pekertinya. Tasawuf juga disebut sebagai akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Antara diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperelokkan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Sebab zaman jahiliyah dah jahat sungguh. Dah baik sungguh. Apa dah baik? Walaupun keluarga miskin, kalau tetamu mari kak, dia sambut tetamu 3 hari 3 malam. Biar bini tak makan, anak tak makan, dan ni tetamu makan. Baik sungguh. Ada jemaah mari daripada luar. Tak, jamu orang makan. Miskin, tak ada pitih pun. Tapi usaha juga. Pinjang apa-apa pun. Nak bagi orang makan. Oh, baik-baik sungguh. Dah jahat agak. Anak puan lahir, bunuh. Sumbat dalam tanah. Hak puan lahir. Lahir anak puan. Tak, anak sulung puan. Oh, malu. Aib lah. Tak, aib. Lepas tu orang puan zaman jahiliah, ibarat seumpama hamba. Dah ikut pandai. Seumpama macam pelacur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi datang mengangkatkan martabat wanita. Martabatkan golongan wanita yang disebut sebagai ibu, sebagai mak,
pengorbanan dia, jasa dia tak boleh nak dibanding dengan mana-mana orang. Sebab apa? Kerana dia menanggung kita teriknya, payahnya, susahnya nak melahirkan seorang anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi tunjuk contoh dan Nabi beritahu jangan kita bersifat dengan sifat takabur. Jangan kita bersifat dengan sifat riak, sum'ah, dan rujuk dan sebagainya. Sebab semua sifat-sifat itu tidak layak kepada kita manusia. Tak layak pada saya maupun tuan-puan, hadirin maupun hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sifat inilah yang boleh memakankan yakulul hasanat, segala kebaikan-kebaikan. Sifat apa dia? Sifat riak, sifat ujub, sifat takabur, sifat sum'ah, sifat keriku, sifat yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sebut orang yang ada sifat mithqala habbatin min kibr. Ada sikit je sifat kibr. Ada sikit je. La yadkhuluna jannah. Tak akan masuk syurga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah dia sebut sebagai syirkul asghar. Syirik kecil yang tak nampak. Yang kecil lah sebab benda tu duduk dalam hati. Kalau syirik besar ni, jelas dah. Mu sembah tok bekong. Syirik besar tu. Tak. Sembah tok bekong. Jelas. Sembah selain daripada Allah. Matahari ke? Bulan ke? Tak. Jin ke? Tak. Makhluk halus ke? Tak kira. Tak. Tu jelas dah. Tak. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak sedar. Ada sifat-sifat yang kena baiki. Yang kena perbetulkan. Kena elokkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sifat takabur inilah menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah yang Azza wa Jalla. Kalau kita kata kita alim, iblis lagi alim. Siapa malaikat nak buat jadi tok guru? Takkanlah malaikat tu jahil. Takkanlah malaikat tu tak erti. Takkan malaikat tu tak ada ilmu. Tak siapa nak minta iblis ni jadi tok guru. Mesti dia tahu iblis ni yang berilmu. Tapi dengan sifat sombong, ilmu pun jadi sia-sia. Walaupun ilmu banyak, tapi ada sombong geng. Tak pakai gawa juga. Adanya pangkat. Iblis ada pangkat agak. Siapa duduk di sisi Allah Ta'ala, nama-nama dia di langit-langit. Sebelum lahirnya Nabi Adam AS, dicipta Nabi Adam AS, iblis pangkat yang besar di sisi Allah Ta'ala. Bahkan malaikat pernah minta doa daripada iblis supaya selamatkan golongan para malaikat. Dia lupa nak doa dia doa ke malaikat supaya tak termasuk golongan yang ingkar. Tiba-tiba dia yang ingkar. Tengok. Ini kisah yang disebut nak menunjukkan bahawa dengan pangkat pun tak boleh juga. Tak ada apa-apa darajat. Daya kata ilmu, pangkat ke, darajat ke, tak, harta yang banyak ke dan sebagainya, sama. Tak ada hebat. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang maha agung. Yang wajib kita kena imani. Yang wajib kita kena percaya. Kita nak sebut apa dia? Nak sebutnya bahawa